dapat nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadat sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dapat hadir ke rumah Allah lebih awal untuk kita beriktikaf. Jangan lupa kita datang ke surau, ke masjid, ke rumah Allah ini. Kita niat iktikaf dalam rumah Allah ini sementara kita menunggu masuknya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini 1:11. Sempatlah kita mendengar sesi tazkirah. Dalam hidup kita ini, kita sentiasa memerlukan tazkirah, itu peringatan, zikir, peringatan sebahagian daripada zikir. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Tazkirah artinya asal daripada perkataan zikir. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Saling ingat mengingat, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Ada ulama mengatakan keperluan manusia kepada zikir seperti keperluan ikan kepada air. Artinya ikan tanpa air dia jadi apa? Dia akan mati, akan jadi bangkai. Manusia kalau tanpa tazkirah, tanpa peringatan, tanpa zikir, dia akan mati. Mati apa? Mati hatinya. Hatinya akan mati. Jadi kita ni sentiasa perlu kepada tazkirah. Siapakah yang boleh memberi tazkirah kepada diri kita? Orang yang rapat dengan diri kita lah. Pertama sekali, ibu dan ayah kita. Sebab itu kita sejak daripada dulu, sejak pada kita lahir, sejak pada kita kecil, mak dan ayah sentiasa memberi tazkirah kepada diri kita. Tapi tak adalah mak dan ayah tu Assalamualaikum warahmatullahi, kita buka majlis dengan Al-Fatihah, lah. Mak dan ayah ni bagi tazkirah ni, dia tengok kita buat perkara yang tak elok, dia terus bagi tazkirah time-time tu juga. Dan mak dan ayah kita seorang pentazkirah yang paling baik sejak pada kecil sampai ke saat ini. Walaupun kita dah walaupun kita dah ada anak, ada cucu, ayah kita tu selagi dia ada, dia akan bagi tazkirah pada diri kita. Saya ada ayah yang masih hidup di kampung. Setiap kali jumpa, dia bagi tazkirah, peringatan, dan kerja elok-elok, itu tazkirah lah kan. Bawa kereta elok-elok, jaga kesihatan, itu tazkirah. Ayah, mak selalu bagi tazkirah. Tapi yang paling banyak bagi tazkirah ni mak kan. Antara ayah dengan mak ni, mak lah paling banyak sekali bagi tazkirah. Ayah ni kadang sepatah aja dia bagi tazkirah dekat anak dia kan. Naik kereta daripada Kuala Nerang nak pergi Al-Ustaz, nak masuk asrama kan, dalam kereta mak macam-macam cerita, macam-macam bagi peringatan tazkirah. Jaga elok-elok, jangan duk kawan dengan orang yang tak elok,
Jangan duk mencuri, jangan duk ambil harta orang, jangan duk ambil barang orang. Nak keluar asrama bagi tahu warden, jangan duk kerabat pagar, jangan duk buah macam-macam mak bagi tazkirah. Ayah ringkas je, sampai-sampai salam. Dengar cakap mak awak tu, jangan nakal, itu je ayah. Pendek tazkirah ayah, tapi sangat mendalam. Selain pada mak dan ayah, siapa yang bagi tazkirah pada hidup kita ni? Guru kan? Cikgu, ustaz. Saya sedang membagi tazkirah pada tuan-tuan. Tapi sebulan sekali. Begitu lah kan? Guru. Yang paling rapat dengan diri kita, pasangan hidup kita. Kan? Isteri kita. Haji Mus isteri tazkirah tak? Selalu tazkirah kan? Walaupun serban besar macam tu pun kena tazkirah dengan bini. Main WhatsApp rajin sangat. Dia kata, jangan duk main WhatsApp, duk di rumah sembang dengan bini lah. Kan ini dah lah pergi tempat kerja, bekerja. Kan balik rumah pun urusan kerja juga. Kerja di WhatsApp sekarang ni. Buat macam mana? Kan bos bagi arahan dulu. Time kita ada di office dia bagi arahan. Suruh buat kerja. So buat draft surat, buat draft minit mesyuarat, buat draft kertas kerja, time kita ada di office. Sekarang pukul 11 malam, 12 malam pun dia hantar WhatsApp. Okey, esok pagi dia hantar. Surat ni saya nak tengok. Mau kita tak kena tengok handphone setiap waktu. Kan? Jadi bini bagi tazkirah. Prof Mahaya kata setengah jam sebelum lelap mata jangan tengok Android dengan tengok apa ni gadget. Dia boleh merosakkan mata. Kan? So jadi kita tidur setengah jam mana ada kan. Kadang handphone nak tidur tu handphone duk gini kan. Itu orang kata lelaki berwajah apa bercahaya kan, berwajah cahaya di wajahnya. Itulah sebab dia tengok handphone kan. Lampu semua dah tutup. Dia tengok cahaya kan pasal tengok handphone. Isteri pasangan hidup kita orang yang sentiasa tazkirah. Suka tak suka tazkirah yang disampaikan tetap dia akan sampaikan. Jadi kita kadang panas juga kan. Aku lelaki lah. Kan, beras mahal macam mana pun aku yang tukang beli beras lah. Betul Bang Ahmi? Lepas kata beras mahal, betul lah. Kan? Dia kata, tak, beras saya yang beli. Ya, abang bagi duit. Kan? Duit kita letak kat tu, ni untuk beli barang rumah. Kita letak kat situ kan. Memang kita tak beli, saya tak beli barang rumah. Yang saya letak je duit kat situ, orang rumah dia lebih tahu hal ehwal dapur di rumah. Dia orang yang paling rapat, dia sentiasa. Benda yang kita buat tak elok, dia bagi tahu siap-siap. Hatta kita cakap yang tak elok pun dia bagi tahu tak patut abang cakap macam tu. Hatta kita jadi imam sekalipun di masjid, di surau, dia kata bacaan tajwid tak berapa tepat, dengung tak berapa cukup, panjang tak berapa cukup. Siapa dia? Bini kita. Pak Ngahmi harap nak tegur, tobat tak berani nak tegur dia kan. Razi lagi jauh penakut, takut kena potong elang. Tegur pengurusi kan potong elang ni. Biar lah. Tak. Bini kita dia tak takut dengan kita. Lantak bila. Bini kita. Tazkirah, peringatan. Selanjutnya siapa yang boleh memberi tazkirah kepada diri kita? Sahabat rapat kita. Sahabat yang baik, sahabat yang ikhlas adalah orang yang boleh memberi tazkirah kepada diri kita. Sebab itu dalam pilih sahabat ni tuan-tuan, Nabi pesan dekat diri kita dalam sebuah hadis Abu Hurairah, ada dalam Sunan Tirmizi dan Abu Dawud. Nabi kata ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadakum man yukhalil falyanzur ahadakum man yukhalil. Nabi kata agama seseorang daripada kamu itu bergantung kepada teman hidupnya. Maka lihatlah siapa yang menjadi teman rapatnya. Nabi kata agama kita ni, amalan hidup kita ni, perwatakan hidup kita ni, pembawaan diri kita ni, Nabi kata bergantung kepada dengan siapa dia kawan.
maka lihatlah siapa yang menjadi teman rapat dia. Kalau teman rapat dia itu orang yang soleh, maka insya-Allah orang itu jadi orang soleh. Kalau teman rapat dia seorang yang fasik, fasik artinya orang yang kerap melakukan dosa-dosa kecil, dan juga melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dipanggil fasik, maka dia juga akan jadi fasik. Sebab itu Nabi SAW dia sangat menitik beratkan tentang soal memilih sahabat. Nabi kata barang siapa yang bersahabat dengan tukang besi, maka dia tidak akan terlepas daripada percikan api. Barang siapa bersahabat dengan tukang jual minyak wangi, tambah minyak wangi, dapatlah. Nescaya dia akan mendapat bau harumannya. Bersahabatlah dengan tukang jual minyak wangi ni, Ustaz Termizi. Alhamdulillah, terima kasih, dia selalu wakaf tu. Dalam cermin tu dia lah tukang wakaf, letak di SPAA. Tapi dah makin kurang nampak tu, ada orang buat balik rumah ke? Kena tambah lagi lah Ustaz Mizi. Kan minyak wangi ni, tukang jual minyak wangi bagus, kan. Tu Nabi pesan tu, kalau kita bersahabat dengan tukang buat besi, nescaya api, percikan api buat besi itu dia akan sikit-sikit kena pada diri kita. Panas, baju terkoyak, kan akan kena pada diri kita. Kalau bersahabat dengan minyak wangi, tak beli minyak wangi pun tak apa, kadang bau wangi kat dia, tapi kita tumpang bau wangi dia. Maksud di sini Nabi nak pesan supaya kita memilih sahabat tu. Sebab sahabat tu dia akan menentukan baik ataupun buruk kita. Sahabat baik. Sebab tu Rasulullah SAW dia nak bermusafir, dia pilih sahabat yang paling dia kasih, yang paling hampir dengan diri dia. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Apa ciri-ciri Abu Bakar As-Siddiq ni tuan-tuan? Dia sentiasa membenarkan Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah sampai, walaupun tanpa bukti yang kukuh, dia kata, kalau sampai daripada Muhammad, aku wajib mempercayainya. Dalam peristiwa hijrah itu, dia mempertahankan Rasulullah. Kita baca kisah bagaimana ceritakan dalam peristiwa hijrah. Ketika nak masuk dalam Gua Thur, ada beberapa versi kisah ni, kisah apa Abu Bakar menahan kalajengking, kalajengking dalam Gua Thur itu. Ketika mana Rasulullah SAW sedang baring di ribaan Abu Bakar As-Siddiq, maka datang seekor kalajengking yang nak keluar daripada lubang tu. Abu Bakar tutup lubang itu, tutup lubang kalajengking itu, dan dia rela tangannya dipatuk ataupun disengat oleh kalajengking itu, sehingga dia tahan itu sehingga menggigil tubuh badannya. Dan Rasulullah ketika berbaring di ribaan Abu Bakar itu tersedar karena sakit Abu Bakar menahan tu. Sakit. Dia kata, ya Abu Bakar, kenapa kau menggigil? Dia kata, tidak ada apa Rasulullah, aku hanya bimbang, takut-takut pemuda kafir Quraisy ini dapat bertemu dengan kita. Akhirnya tak tahan sakit itu, mengalir air mata Abu Bakar itu. Maka Rasulullah bertanya lagi, kenapa kau ya Abu Bakar sehingga mengalir air mata ni? Dia kata, ya Rasulullah, ketika kamu sedang tidur itu datang kalajengking, aku tahan supaya dia tak gigit kamu yang sedang tidur itu, aku tahan. Lalu dia gigit aku tak tahan, sangat dah sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kasih kepada Abu Bakar ini, dia ambil tangan Rasulullah, diludah, diludah dengan air liur Rasulullah SAW tu, hilang bisa sengat kalajengking itu. Sebab itu Rasulullah SAW ni tuan-tuan, walaupun dia manusia yang biasa, tetapi dia ada kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kan? Keringat peluh Rasulullah yang keluar daripada tubuh badannya, kan, dirindui, disukai oleh semua makhluk. Sebab apa? Sebab bau wangi, lebih wangi daripada minyak atar Ustaz Termizi lagi. Kan orang berebut-rebut ni ambil keringat dia. Cuba keringat Pak Ngahmi.
Kalau siapa dekat ketiak ni bangah ni, nah siapa nak? Seorang tak mau. Tapi keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia sampai hijrah daripada Mekah sampai ke Madinah itu, dia tidur di rumah siapa dia? Sampai daripada Madinah tu, Rasulullah duduk pada rumah siapa? Bukan. Rumah siapa? Siapa boleh jawab? Bagi RM10, tengok habis masa. Ustaz jawab habis masa dah. Tak boleh lah ni. Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika duduk di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari itu, Rasulullah tidur di rumah atas, Abu Ayyub Al-Ansari duduk di bawah. Ketika duduk itu, dia keringat dia mengalir daripada tubuh Rasulullah ini dan jatuh kena pada tubuh Abu Ayyub Al-Ansari, dan baunya sangat semerbak, baunya, wanginya sangat luar biasa. Dan ditanya oleh isteri pada Abu Ayyub Al-Ansari, bau apakah rumah kita ni yang tak pernah rasa bau ni? Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, keringat Rasulullah mengalir daripada tubuh dan jatuh kena pada diri aku. Dan itu keringatnya. Dan serupa dengan air liur tadi, Rasulullah ludah penawar kepada sakit-sakit, luka-luka dan bisa-bisa. Saya boleh nak ludah. Siapa nak nawar, saya berani ludah. Cuma lega dengan tak lega. Siapa nak boleh bawa air mai sini, saya nak ludah. Tapi tak jamin. Ludah tak apa, boleh ludah kan. Itu kita. Beza kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, dia pilih Abu Bakar As-Siddiq. Umar, Rasulullah suruh pergi hijrah dulu. Sahabat-sahabat yang lain Rasulullah arahkan, kamu pergi dulu. Jangan tunggu aku. Segera keluar berhijrah daripada Mekah ini. Kan ada yang keluar secara bersembunyi. Karena apa? Karena bimbang, karena takut dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Abu Bakar, Rasulullah, Sayyidina Umar, dia mengisytiharkan. Aku nak keluar esok pukul sekian-sekian. Siapa yang berani, tunggu. Siapa yang nak halang aku, tunggu. Tak ada siapa pun berani halang Sayyidina Umar dalam peristiwa hijrah. Maka sebab itu saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan tuan-tuan yang sekalian tentang memilih sahabat dalam kehidupan kita. Waktu pun dah nak masuk dah, 2-3 minit lagi. Dalam sebuah kitab dalam diceritakan tentang Imam Al-Ghazali menggariskan 5 ciri-ciri sahabat yang perlu kita pilih. Kata Imam Al-Ghazali, iza talabat rafiqan la yakunu syarikan fit ta'lim wa sahibuka fi amri dinika wa dunyaka fara'a fihi khamsa khisal. Apabila kamu nak memilih seorang sahabat, sama ada ketika nak pergi menuntut ilmu ataupun nak pilih sahabat dalam urusan dunia kamu ataupun urusan akhirat kamu, maka pertimbangkan khamsa khisal, 5 perkara. Awalan al-aqlu, pilih sahabat yang bijak. Pilih sahabat yang bijak, ada akal. Jangan pilih sahabat yang kurang cerdik. Sahabat kurang cerdik walaupun dia baik, tapi boleh mendatangkan fitnah kepada diri kita. Maksudnya macam mana? Dia mungkin niat dia baik, kan dia cerita suatu kelebihan pada diri kita. Dia kata, baguslah Ustaz Zakariano begini. Niat dia baik, tapi dia cerita tu dalam seolah-olah dia puji, dia jack, dia lambung, menimbulkan fitnah kepada orang yang mendengar. Sebab itu penting kita pilih sahabat yang berakal, yang cerdik. Dia boleh menjaga diri kita.
Itu al-aqlu. Sanian husnul khalq. Sahabat yang baik ini adalah sahabat yang akhlaknya baik. Sebab kita duduk rapat dengan dia, kita bermusafir dengan dia, kita berjalan dengan dia. Kan kalau akhlaknya baik, dia akan bercakap benda-benda yang baik dengan diri kita. Dia akan memberi nasihat yang baik kepada diri kita sebab akhlak dia baik. Salisan as-silah, iaitu orang-orang yang saleh. Pilihlah sahabat yang terkenal orang-orang yang saleh. Yang terkenal orang-orang yang kuat ibadatnya, takut melakukan kemaksiatan, dan tamak kepada ketaatan. Farabi'an, yang keempat, la tusahibu harisan. Jangan bersahabat dengan orang yang tamak. Tamak kepada dunia. Al-harisan ala dunya summa qatil. Kerana tabiat orang yang tamak kepada dunia ini, dia akan merosakkan seorang sahabat. Dia bercakap hal dunia saja, tak pernah bercakap tentang kehidupan akhirat. Bila kita bersahabat dengan orang yang tamak kepada dunia, maka kita akan sedikit amal ingatan kita kepada kehidupan yang kekal abadi di hari akhirat. Khamisan as-sidqu. Pilihlah sahabat yang suka bercakap benar. Fala tusahibu kadhiban fa innaka minhu ala ghurur. Janganlah pilih sahabat yang suka bercakap dusta, kerana dia akan membinasakan kamu. Ini 5 ciri sahabat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tentang ciri-ciri sahabat yang baik dalam kehidupan kita. Jadi pilihlah sahabat yang kita nak berkawan ini. Setiap daripada kita ada sahabat baik, ada sahabat kamcing, ada sahabat kita nak bermusafir ke mana, kita bawa sahabat. Kita nak pergi minum pun kita ajak sahabat, kan? Pak Rahmi, kan minum seorang-seorang di pejabat, kan? Beli nasi bekal, makan seorang-seorang, kan? Ada ketika kita nak keluar, kan, kedai mamak ke, air ke mana-mana, kita mesti ajak seorang kawan, dan kawan kita itulah kawan yang rapat dengan diri kita. Jadi 5 ciri-ciri ini perlu kita bagi keutamaan, sebab Nabi kata ar-rajulu tahta dini khalilu. Seorang lelaki itu bergantung kepada agama teman sahabat, teman rapatnya. Fal yanzur man yukhalil. Maka lihatlah siapakah yang menjadi teman rapat orang itu, maka kita boleh tahu setakat mana kebergantungan agama seseorang tersebut. Dan sampai waktu, sekadar itu saja, insya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat dalam siri tazkirah kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.